Selamat sejahtera kepada Dr. Tan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Mei Chin. Hari ini saya akan membentangkan rumusan artikel saya iaitu antara neoliberalisme dan demokrasi. Isi kandungan mula dengan pengenalan, negeri, pembangunan dan perbincangannya, pemacu segehwa Korea dan pembaharuan neoliberal, perubahan struktur dan integrasi global, dan kesimpulan. Pengenalan, Korea Selatan telah dianggap sebagai model pembangunan negara yang dicirikan oleh peranan aktif birokrasi negara dalam pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri. Kumpulan perniagaan milik keluarga besar iaitu Chaebol telah berkembang dan mengakibatkan transformasi pembangunan negara hingga tahun 1980-an. Kajian ini mengkaji hubungan antara status pembangunan Korea Selatan dengan dua keadaan iaitu globalisasi dan penyusunan semula. Fokus kepada perubahan yang melibatkan tiga industri utama iaitu negara, bank dan Chaebol. Negeri, pembangunan dan perbincangannya. Teori pembangunan negara. Teori ini menekankan peranan utama perdagangan bebas dan perindustrian yang berorientasikan ekspor dalam keajaiban ekonomi Asia serta keunggulan prinsip pasaran bebas sambil mengkritik campur tangan negara yang memesongkan harga dan menyewakan birokrasi. Pada tahun 1980-an, teori perkembangan negara muncul dan menekankan peranan aktif negara dalam ekonomi dan menentang penjelasan neoklasik. Pembaharuan teori negara dari paradigma neo-Marxia menjadi neo-Weberian awal 1980-an juga menyumbang kepada peningkatan pendekatan pembangunan negara yang menghuraikan konsep teori seperti autonomi negara atau keupayaan negara. Modal ekonomi Korea dianggap berdasarkan kerjasama erat antara negara, bank dan Chaebol yang diketuai oleh negara. Terdapat dua jenis globalisasi. Globalisasi dari atas dapat disebut sebagai globalisasi neoliberal kerana mempercepatkan penyatuan negara-negara individu ke dalam ekonomi global tunggal dengan memperdayakan pemain pasar transnasional dan melemahkan autonomi negara dalam domain pembuatan dasar domestik. Kedua, globalisasi dari bawah boleh juga dianggap sebagai globalisasi masyarakat sivil yang menggerakkan gerakan sosial oleh badan bukan kerajaan melintas sempadan negara. Penyusunan semula merupakan pembaruan struktur neoliberal yang bertujuan untuk mengubah kerangka institut ekonomi. Kestabilan jangka pendek dengan mengurangkan agregat permintaan 1 atau 2 tahun melalui penurunan nilai mata wang, melambatkan inflasi dan mengurangkan defisit imbangan pembayaran. Maka perubahan struktur jangka menengah iaitu mendorong aktiviti memperoleh atau menyimpan pertukaran asing, perdagangan liberalisasi, deregulasi harga dan pembaharuan cukai dari 3 hingga 5 tahun. Terdapat dua cara untuk membuat penyesuaian struktur iaitu ortodoks dan heterodoks. Ortodoks adalah usaha untuk mencapai perolehan yang cepat dengan mengorbankan pertumbuhan rendah dan ketidaksamaan dengan mengetatkan anggaran pemerintah, mengecilkan sektor awam dan melonggarkan undang-undang perlindungan buruh. Heterodoks pula dijalankan melalui pemilihan penembusan yang perlahan, mengejar pertumbuhan yang tinggi dan kesetaraan yang lebih baik secara serentak dengan melabur dalam pengeluaran. Program ortodok menimbulkan konflik sosial dan perpecahan politik kerana menyebabkan pertumbuhan yang rendah dan pengangguran yang tinggi, manakala program heterodoks telah mewujudkan krisis ekonomi. Oleh itu, penyesuaian struktur tidak berfungsi di negara membangun, malahan meningkatkan pengangguran dan beban hutang asing. Pemacu segehwa Korea dan pembaharuan neoliberal. Segehwa dianggap sebagai satu strategi pembangunan Kim Yong-sang yang menyarankan idea Korea baru. Pemacu globalisasi berkembang melalui konseptualisasi dua tahap iaitu Kukjehwa, pengantarabangsaan dan Segehwa. Disebabkan oleh sikap terburu-buru Kim, dia telah gagal semasa krisis kewangan 1997 dan terpaksa meminta bailout
darurat daripada IMF. Kemudian sambung dengan pemerintahan Kim Dae-jung, dia terdesak untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh itu, rizab pertukaran asing ditingkatkan kerana mengalami defisit perdagangan. Bagi proses permodalan semula sektor kewangan pula, hutang syarikat dan sektor kewangan telah disosialisasikan. Hal ini telah menyebabkan pemberhentian skala besar pekerja. Seterusnya, perubahan struktur dan integrasi global. Dari segi daerah, liberalisasi kewangan yang terhad telah meningkatkan jumlah institut kewangan bukan bank kerana cebol dapat meningkatkan kebebasan dan kekuatan kewangan mereka berbanding dengan negara. Oleh itu, negara kehilangan kawalan terhadap cebol. Gabungan perubahan institusi ini telah menyebabkan krisis kewangan domestik. Dengan peraturan pengawalan selian pasca krisis yang baru diperkenalkan, telah menerapkan standard dan langkah-langkah reformasi yang ketat bagi mereformasi seperti sektor utama iaitu sektor kewangan, perusahaan, tenaga kerja dan awam. Bagi mematuhi peraturan kewangan yang baru ini, pelaburan institut dikontrak dan syarikat yang memerlukan modal terpaksa menjual aset pintar mereka kepada orang asing dengan harga yang lebih murah. Dari segi bank dan pemegang saham transnasional pula, selepas krisis, bank domestik semakin berusaha untuk memaksimumkan keuntungan dengan memberikan pinjaman kepada isi rumah atau pelanggan kaya, manakala pembiayaan korporat tidak lagi diutamakan. Sejak siling pemilikan saham syarikat oleh orang asing, pemilikan saham orang asing di pasaran saham domestik telah meningkat secara dramatik. Pelabur asing cenderung memilih pulangan pelaburan yang lebih tinggi dan cepat untuk mendapatkan pulangan pemegang saham yang lebih tinggi. Konservatisme syarikat dan pemaksimum keuntungan komersial telah menggantikan pelaburan aktif baru, menyebabkan harga saham menjadi tidak stabil berbanding tahun 1997. Dari segi cebol terpaksa mereformasi struktur dan praktis perusahaan sesuai dengan peraturan dan standard baru kerana dikritik sebagai penyebab ketidakcekapan dan bahaya moral negara. Cebol telah kehilangan pengaruh asalnya kerana syarikat gabungan telah berkongsi dan menggerakkan kekurangan seperti modal, teknologi dan tenaga kerja. Pembaharuan transnasionalisasi dalam pemilikan saham dan permodalan dapat dalam kawalan dan struktur korporat telah mengekang mobilisasi sumber dan untuk pelaburan baru di peringkat organisasi. Perubahan dalam persekitaran perniagaan ini telah menjadi kekangan jarak panjang yang memberi kesan negatif terhadap pelaburan industri kumpulan dan pembelajaran R&D secara keseluruhan. Kesimpulannya, penyusunan semula neoliberal telah mempercepatkan pembiayaan dan transnasionalisasi ekonomi Korea Selatan. Peranan, fungsi dan hubungan antara tiga pelaku institusi negara, bank dan cebol telah banyak berubah. Perubahan bank domestik menjadi bank asing lebih mencenderung untuk memaksimumkan keuntungan melalui pelanggan yang kaya. Cebol telah kehilangan struktur lama dan menjadi konservatif terhadap pelaburan baru lebih bergantung pada pembiayaan ekuiti daripada pembiayaan hutang.